Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammin bil khair. Ya Fattah ya Fattah ya Fattah, ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq, ya Alim ya Alim ya Alim, wa bihi nasta'in. Allahumma rabbana rabbi zidna ilma, Allahumma rabbana ihdina siratal mustaqim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa minhum أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. وويل للذين يكتبون الكتاب أيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم يقولون على الله ما لا تعلمون. Baik, ini ialah surah Al-Baqarah ayat ke-77. Ini masuk masuk dalam tulis dalam tafsir. Baik, ini ialah ayat malam ini, yaitu ayat ke-77 surah Al-Baqarah. Kalau macam mana pun kita ambil sikit ayat yang malam tadi, ayat penting malam tadi, ayat ke-75. Afatatma'una an yu'minu lakum. Apakah kamu berasa sangat berharap? Dalam kita tabligh ni, kita sangat-sangat berharap kan mereka itu akan mari ke jalan Allah. Afatatma'una an yu'minu lakum. Apakah kamu sangat-sangat berharap bahawasanya mereka akan beriman kepada kamu? Wa qad kana fariqum minhum, benar-benarlah telah ada satu puak daripada mereka, yasma'una kalam Allah, yang mendengar kalam Allah, Quran. Thumma yuharrifunahu, kemudian dia mula mengubah makna dia. Makna ayat Quran itu diubah-ubah. Min ba'di ma aqaluhu, selepas dia sendiri faham apa yang terkandung dalam Quran. Ni orang yang munafik. Wa hum ya'lamun,
sedangkan mereka tahu bahawasanya ayat Quran ini tidak boleh diubah-ubah. Ubah ayat pun tak boleh, ubah makna pun tak boleh. Wa idza laqul ladzina amanu, dan apabila dia berjumpa dengan orang beriman, qalu, mereka kata amanna, mereka beriman dah. Masuk kelas sekali dua, ubah ayat Quran, bro, tunjuk dia ayat dulu. Berapa ramai ni? Bagi belajar 2 hari, 3 hari sudah kata dia pandai. Rasa pandai. Wa idza khala ba'dhum ila ba'din, apabila mereka kembali setengah mereka ke atas setengah yang lain, qalu, mereka berkata, atuhaddithunahum, apakah kamu nak cerita pada mereka? Ni puak dia kata, apakah kamu nak cerita benda ni yang benar, Quran yang benar ni pada mereka ni, orang yang tak tahu ni. Bima fatahallahu alaikum, dengan apa yang Allah Ta'ala buka terhadap kamu ilmu ni. Jadi nak suruh sembunyi, pokok dia suruh sembunyi ilmu ni. Kalau beritahu kan nanti orang marah. Kalau beritahu kan pokok kita tak boleh ngajar. Benda-benda gitu. Ustaz-ustaz tahu, dia tahu ni Quran betul ni. Dia tahu maulud tak lewat, dia tahu belakang, tapi kan upah. Liyuhajjukum bihi, supaya mereka dapat menyangkah kamu, membantah kamu. Inda rabbikum, dengan hujah tadi, inda rabbikum, di sisi Tuhan kamu. Di sisi Tuhan kamu sini, bila rujuk pada Quran betul nampak. Di sisi Tuhan kamu sini boleh daripada masyarakat seksual. Afala ta'aqilu, kenapa, apakah kamu tidak berfikir bahawasanya wahyu ni mesti disebar semua sekali, tidak boleh disebar sekat-sekat. Ayat malam ni pula, awala ya'lamun, ini ialah tuku ni belakang ni, cerita-cerita tuku jenis munafik. Kita panggil ulama maksud. Dia belajar sikit, dia cerita banyak. Belajar sikit dia cerita banyak. Kita pun ada setengah-setengah main belajar, masuk kelas 2-3 kali sudah jadi hero. Sebab hujah ni payah nak galah ni Quran ni. Lepas tu dia tak mari, nanti tengok dalam YouTube. Kau salah saya kata. Dia berasa tak hudah, jadi tak payah mari. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Apakah kamu tak tahu kah? Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah Ta'ala itu mengetahui apa yang kamu sembunyikan dalam hati? Nak jadi hero. Wa ma yu'linun, apa yang kamu nyata ke bohong saja. Tuhan tahu tu, kau tak tahu? Tahu. Tak baik. Di antara orang-orang yang mereka ni pula, mereka ni, ni kata kebuk kita ni. Kita kena tasawur kata kebuk kita dulu senang. Jangan ada kuasa kata kau lain dulu. Kata kebuk kita dulu. Barulah kita boleh baiki diri kita, kemudian baru boleh beritahu orang lain. Betul? Wa minhum, ada di antara mereka tu ummiyuna utahurru. Macam Quran tak pandai. Ada di antara mereka tu utahurru, tak pandai baca Quran. La ya'lamuna al-kitab, tak reti pun, tak belajar pun kitab, tak reti hakikat Quran, tak reti. Illa amaniya, mereka angan-angan saja. Di Quran ni dia bahasa betul, dia bahasa pandai, dia bahasa tahu, angan-angan saja. Dia ni tahu, tak reti apa benda. Wa inhum illa, dan tidaklah mereka itu dalam hal-hal agama illa yazunnun, mereka agak-agak saja. Nak kata betul pun tak boleh, pasal agak-agak saja. Ni berat ni. Ingat molek ni. Ni mula-mula tak sabar pada kita dulu.
Yang kita tasawuf orang lain lagi. Tasawuf kita dulu. Ada di antara kita ni buta huruf. Buta huruf, tak erti. Nak baca Quran pun tak erti, kitab pun tak erti, apa pun tak erti. Tak. Lepas tu tak erti pula. Buta huruf Quran. Lepas tu la ya'lamuna al-kitab. Tak erti pula apa itu maksud tafsir Quran. Tak erti. Illa amaniyah, melainkan angan-angan mereka saja. Wa inhum, tidaklah mereka itu dalam hal-hal agama, illa yazunnun, melainkan sangka saja. Agak-agak boleh jadi gini balik. Saya dah jumpa satu orang yang belajar tafsir Quran 30 juz. Khatam. Adik dia tak belajar. Dia pun start mengajar kan. Allah banyak tepat. Oh, cuba bayar mengajar tafsir Quran khatam sekali saja. Tapi dia tak belajar hadis. Dia start mengajar salah. Dia cakap kita salah dah. 30 juz khatam dengan Maulana Hadi. Sekali dengan saya. Dia bercakap agama tu salah depan saya. Dan dia mengajar kan. Saya beritahu dia, awak jangan mengajar orang, awak tak belajar lagi hadis. Tafsir, awak nak mengajar orang, awak tafsir saya dulu sekali. Tak faham dia. Mengajar lagi ni. Dia tak ingat, dia tak khabar tu. Salah dia ajar tu menyebabkan orang sesat. Dosa tak tertanggung dari dia seorang. Orang yang disesatkan oleh dia tu memang sesat juga. Habis kalau awak ni tak belajar tak habis lagi ni belajar habis dah ni tafsir Quran 30 juz. Ada lagi yang reti tafsir Quran 30 juz, hadis Nabi 30 juz, mengajar salah. Akidah tak betul. Akidah dia tu tak betul. Walana tu aja. Supaya jawabnya ada ustaz. Biar boleh. Ada khilaf dah sikit-sikit ada. Sketching boleh. Lepas tu ada seorang pula latih dari Masjidil Am pula dah. Sketching. Oh gila parah ni. Orang kita ni. Gila berat dah. Berat dah. Hok bodoh latih hok lebih bodoh jadi ulama dia. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Yang pandai-pandai, yang bijak pandai ramai itu yang reti sungguh tu. Yang reti sungguh ramai nak. Dah ambil dah skanji tu. Wa wailul lil ladzina yaktumuna al-kitab. Celaka besarlah tu kata. Lil ladzina yaktumuna al-kitab. Orang-orang yang menulis kitab. Alladzina yaktubuna, bukan yaktumun, yaktubuna al-kitab. Yaktumun ni sembunyi saja. Yaktubuna al-kitab. Orang-orang yang menulis kitab. Bi aidihim, dengan tangannya. Dia karang kitab. Ada di antaranya ada seorang tu profesor. Dia tak belajar, tafsir Quran tak belajar. Saya pergi rumah dia pun kata, oh ni ayat sekian ni mana dia gini-gini kan? Salah kok kata tu. Habis apa pasal apa tanya, saya nak boleh buku saya. Lah. Mari belajar lah kata. Belajar betul ayat ni. Mana apa? Baru boleh tulis. Walaupun tulis sikit, tapi yang sikit tu salah. Ada masa masuk neraka, ada masa ada. Tak nak dia belajar, dia tak nak dia. Ni pula tulis kitab ni. Macam-macam kitab tulis ni. Yang penjahat tu tulis kitab, dia kata selawat sifat tu boleh. Tu. Kalau latih dia harga besar. Tulis dengan tangan dia. Allah. Thumma yaqulu. Kemudian dia kata pula, hadza min indillah, ni daripada Allah. Benda dia tipuan dia kata hadza min indillah, ini daripada Allah. Liyashtaruna bihi thamanan qalila, dia nak jual dengan tulis kitab palsu itu upahnya sikit, dapat duit awak. Wa wailul lahum, maka celaka besar bagi mereka mimma kataba aidihim,
daripada tulisan-tulisan yang mereka tulis dengan tangan-tangan mereka. Fawailul lahum, dan celaka besarlah bagi mereka mimma yaksibu, daripada apa yang mereka usahakan itu. Dia buat menyebabkan orang sesat. Tulis kitab dia. Dia kata min indillah. Allah. Dia kata betul min indillah. Apa nak? Tak. Allahu Akbar. Tak padatlah kamu apa Quran saja, wajib kena belajar. Bukan apa saja, kena tafsir, kena belajar, hadis kena belajar. Lepas tu cakap orang kita, kalau mereka hadis palsu tu siap alat kakak nak masuk neraka. Dia kata juga. Lepas tu dia kata selawat sifat tu boleh amal. Allah Rabbi. Dia tak erti. Dia kata siapa-siapa tulis hadis palsu, neraka tempat dia. Dia pula kata selawat sifat tu boleh amal. Orang sama. Bengong sungguh dia ni. Sungguh. Latih dia besar pula ni pula dah. Tak ada lah. Bukan mau nak jadi apa dah tadi. Awak belajar cepat-cepat. Belajar cepat-cepat kita pakai saya faham kamu ni. Betul kali ni. Tapi jangan tak ada habis lagi. Naik tocang. Jangan naik tocang lah habis belajar ni. Macam kawan saya tu tafsir Quran 30 juz habis dah belajar. Dia pun dia dengar saya kata mengajar kan, dia pun mengajar juga. Salah surah Soma, salah. Ada satu tempat tu saya pergi mengajar, yang sepatut mengajar malam ni tempat dia mengajar dah. Lepas tu mereka tu macam mana masa saya pergi mengajar? Saya macam mana? Tak tahu dah. Mengajar bulan-bulan dah. Tahu dah tak? Nak tahu? Tanya orang tu siapa dia ngajar sebelum ni. Tak kira siapa kata ni. Tak kira siapa. Put on the chopping block. Wa qalu, mereka yang dakwa ni macam ni dia kata. Kan ni dia mengajar tengok tafsir Quran. Dia tak belajar hadis. Tempat saya patut ngajar malam ni tu, tempat dia mengajar tu. Dah saya ngajar tu, tak erti tu orang tu. Allah. Dia tak boleh ni. Dia ingat jangan duduk, jangan cepat naik tocang lah. Aduh, hai. Mereka tu seolah-olah tak belajar lagi. Cuba bayar. Macam mana dia mengajar, tahu? Suka dia apabila saya ada, dia nanti dengar poin saya, atau masuk kelah gitu. Qalu dan mereka berkata lan tamassana nar, kami sekali-kali tidak akan disentuh api neraka illa ayyaman ma'dudat, melainkan beberapa hari yang boleh bilang ngajari. Masa kita amal banyak, kalau masuk neraka bos sekejap. Dia kata bubuh habis lah gitu ya, syiah lah gitu ya, kalau masuk neraka masuk sebentar. Masa kita nak bukan kupon ayat sama ni, Kristian pula gitu ya, kita akan masuk, kalau kita masuk neraka bos sekejap. Yahudi pun kata gitu lah, kita ni anak cucu Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, kalau masuk neraka sekejap ya. Selama mana? Selama Nabi Musa naik tahu kita sini 40 hari ya. Angin-angin anak-anak cucu orang alim lah gitu ya. Kalau kita masuk neraka sekejap ya, ayah kita akan lari keluar surga. Awak cakap tak percaya? Kalau kita masuk neraka sekejap ya, pasal ibu bapa kita akan tarik kita keluar dari neraka. Amalan kita banyak dah. Ayat P support. Allahu Akbar. Saya senang sekali tak ada banyak perkara nak cerita, cuma saya tapih nak cerita kawan ni. Saya tapih. Benda tu terlalu banyak dalam rak komputer saya tu. Saya kena ambil ni hari ni contoh ni. Jadi
Lain kali kalau awak dengar ayat ni dia baca, awak akan jumpa ayat yang sama, saya guna contoh lain. Sebab contoh banyak sangat nak ambil, jadi kita ambil sekat-sekat boleh lah. Nah, jadi kalau saya mengajar tempat lain, surah yang sama, awak jangan rasa, oh beres dah, mana ada. Pasal saya nak bawa keluar semua tu, contoh tu tak ada ni. Kalau mengajar pada satu baris lah, kalau orang contoh nah, sobat lah, kita jangan kata apa. Cuma saya beritahu terang-terang kau, 1 minggu saya ngajar ni setengah juz kurang-kurang. Awak nak slow, awak nak apa, ikut awak lah. Nah, setengah juz 1 minggu, bermakna sebulan insyaAllah habis 2 juz. Kalau siapa dia rajin dapat, siapa yang malah menyangkut, naik semua lah kebun dia. Begitu lah. Kalau buat apa ni? Bukan? Pasal saya kena ambil masa, saya tua dah. Kena ambil masa. Aduh. Kira-kira umur ni 63 pun ambil. Kalau tahu bulan, kalau lagi bulan ni Islam 63 dah. Umur Nabi dah. Ada lah ni, minta 1000 tahun. Ada lah ni, sekejap lagi kita baca. Bila mereka minta umur 1000 tahun, tak minta sikit-sikit. Qul, tanya pada mereka, attakhadtum indallahi ahda, adakah mereka mengambil di sisi Allah satu perjanjian? Bahawasanya kalau dia masuk neraka pun sekejap, ada dia buat perjanjian dengan Tuhan. Ada Tuhan buat perjanjian dengan dia apa? Ada dia buat perjanjian dengan Tuhan apa? Ada? Tak ada. Falan yukhlifallahu ahdahu. Dan perjanjian itu Allah sekali-kali tidak mungkin akan mengingkari perjanjian itu. Ada kalau begitu? Tak ada. Siapa dia beramal boleh, siapa dia tak buat tak boleh. Maka Allah tanya, am yaquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah patut kamu ni mengata-ngata terhadap Allah perkara yang selama ini kamu tak tahu pun? Duk mengajar orang benda yang tak tahu, duk tulis kitab benda yang tak tahu, mengajar orang perkara yang dia tak tahu. Mengata-ngata terhadap Allah. Dia kata pada Allah perkara yang bukan-bukan. Nabi Muhammad tu dia buat selera boleh dia. Boleh buat selera ni, cecah gula ni, cecah apa? Waktu jalan cecah kari. Nabi Muhammad tu dia buat sebagai satu bahan senda gurau. Allah. Dia tak berasa salah pula dah. Sangat sungguh dia. Cuba dia buat perkara yang sama, dia buat contoh pada agung lah dia buat rasakan. Dia berani tak nak buat? Kata jari agung tu kita buat sup, kita buka-buka kita buat sup. Cuba kata tak gitu. Teacher dengar buat kari, teacher dengar jala, buat jala. Kak jari sultan, jari agung yang ada, kak kita buat teacher, buat jala. Citra kata gitu tak? Dia berani kata dia. Kalau dia tak berani, bermakna dia senda pada Nabi Muhammad dah. Betul? Pasal apa tak berani? Tak kena tangkap. Bukan? Nabi mati dah, tak boleh tangkap dah. Kita pula tidak biasa sana Umar, tidak gerak kau lah ni. Syekh Ahmad gerak kau. Tak tahu berapa orang ada tulis lukis kata Nabi Muhammad tu kena berapa ramai dah orang mati. Dia main-main. Dan benda kufur ni. Benda kufur pada Allah. Kufur pada Nabi, kufur pada Allah. Ada. Benda ni mari daripada jahil agama. Dia senang kali penglipu lara. Supo dengan sekor lagi ya, dia tekan supo penglipu lara. Tukar cerita Allah, masa dulu ada tukar cerita ni, masa TV tak ada apa tak ada kan. Dalam bakal sebenarnya
Man kasaba sayyi'at. Bahkan sebenarnya siapa-siapa, barang siapa yang buat dosa, buat dosa, buat bala dosa begini, dosa pergi ngata-ngata pada Allah begini, wa hatat bihi khati'atuhu, maka akan gugur akibat daripada dosa itu pahala-pahala dia. Pahala-pahala dia tu semua gugur habis. Fa ulaika, akibat pahala itu tak ada, maka si orang-orang yang hilang pahala seperti ini, ashabun nar, pemilik neraka sana. Hum fiha khalidun, mereka tu kekal dalam neraka. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat, sedangkan orang-orang yang telah beriman dan beramal soleh, beriman tidak syirik pada Allah, wa 'amilus shalihat, tidak buat dan buat amal soleh seperti mana Nabi ajar. Ada setengah-setengah ni, bercakap sama dia tu kempen supaya orang lain yang main belajar sini pula. Oni ni alladzina yasuddu an sabilillah, orang yang menyekat orang lain daripada jalan Allah. Tidak ada dosa yang lebih besar. Wa man azlamu mimman man'a masajid Allah. Tidak ada lebih jahat, lebih zalim, lebih daripada satu orang yang sekat orang lain daripada masuk masjid Allah, masuk belajar agama Allah. Dosa syirik yang lebih besar sekali. Siapa-siapa nak mari kita teruskan, oh sudah, dosa paling besar sekali. Nak naik masjid, nak halang seorang ustaz pergi mengajar satu hak, lepas tu kalau ustaz tu pergi mengajar, halang orang lain daripada pergi dengar, jubuk. Wa man azlamu mimman man'a masajidallah, siapa yang lebih zalim, lebih pada satu orang yang tahan orang lain daripada masuk masjid Allah. Ini semua kelah-kelah dia belakang. Jadi ya kitanya apa dia? Kita nak lalani, kita nak apa yang sikit biar jadi makin banyak. Bukannya masa sikit ni makin sikit. Saya sudah buat kerja saya, dan saya berharaplah tidak sebut ada nabi-nabi itu balik jumpa Tuhan tak ada pengikut saya apa. Ada nabi-nabi asalkan dia buat ya, maka bagi pihak saya sudah buat. Jadi apa yang perlu awak buat ialah ajak orang lain yang mari. Saya sudah buat tepat dah ni. Saya 13 buah masjid kena halau. Semua Kelantan belakang. Dalam bandar apa dah? Dalam bandar Kota Baru ada. Sekali mengajar ya. Jangan satu masjid tu jangan ambil upah sembahyang jenazah ya. Tak boleh mengajar apa berarti. Pasal tak imam bila ucap pendapatan. Lepas tu masjid tu sedang malu saya penuh situ. Masjid Langgar Kota Baru. Lepas tu ustaz yang pergi kempen tu lah. Ustaz, ada seorang ustaz majlis agama. Saya pergi nanti di masjid dia tu rasanya seminggu saya nanti. Kebetulan tak jumpa dengan dia. Tak tahu lah jumpa. Saya tunggu. Tapi jumpa dengan orang lain. Satu ustaz yang mengajar tafsir Quran. Saya pun tanya dia, perkara yang masa saya pergi dengar dia mengajar, dia cakap bohong. Ada ustaz yang mengajar tafsir Quran, dia cakap bohong. Saya ada situ, ada di masjid tu. Masa dia mengajar, dia kata Nabi ni pada masa besok Jibril tua mereka. Maka mereka yang paling besar sekali Jibril. Saya pun kata kat dia. Kata ustaz, tergamuk satu ustaz tafsir. Saya kata ke dia, dah lah. Cakap sama-sama diri. Dalam masjid yang nanti ustaz karut tadi. Saya nanti tu. Saya ingat main-main. Jangan main-main dengan saya main-main ke nanti. Seminggu saya nanti. Dia kata ambil seupah sembahyang jenazah tu boleh. Dan dia halau saya daripada masjid tu. Dia bukan jatuh kuasa masjid lah. Dia mengajar situ. Dan dia orang majlis agama. Oh tak ada majlis agama siapa. Saya kena hati seminggu tak ketemu dengan dia. Masjid kat rumah dia. Jumpa ustaz satu lagi yang mengajar tafsir Quran.
Kebetulan dia mengajar tu salah juga. Dia bertanya, Ustaz, ada satu ustaz dia mengajar tafsir. Tak patut ustaz ni. Dia kata, Ustaz, macam mana dia mengajar tafsir? Macam mana silap? Dia kata, body mereka Jibril ini paling besar sekali datang ke bumi. Ada pada masa biasa. Dia dusta dia. Ustaz tahu pasal apa dusta? Pasal ni dah adik dia. Maksudnya Nabi kata, aku diberi izin untuk memberitahu kamu tentang satu sifat Nabi mereka yang paling besar, iaitu yang jaga aras, iaitu cupi telinga dia dengan bahu dia tu 700 tahun perjalanan mereka biasa, mereka biasa 700 tahun. Sedangkan Jibril itu tinggi dia ialah 500 tahun perjalanan mereka. Mana kalau Jibril duduk atas bahu, tak siapa lagi ke cupi telinga. Mereka tu kat langit. Dia bila dengar tu, hundur tersandar dia. Dia mengajar tafsir Quran sudah 40 tahun. Jadi saya kata, tak patut ustaz ni cakap bohong. Akibat dia tak belajar. Saya kata terang-terang, cakap dia. Cuma tak kata ustaz tu lah, dia lah. Tapi dia tahu dia kata, dan dia tahu kita kata ke dia dah lah. Lepas tu ustaz tu tak mengajar sih. Tak mengajar tafsir Quran, dia tak mengajar. Dan mengikut dia sendiri tak belajar lagi tafsir Quran. Sudah mengajar 40 tahun. 30 tahun kalau begitulah lebih kurang. Tak belajar lagi tafsir Quran. Ada ayat wa yuzakkikum, ayat tu saya baca ayat tu wa yuzakkikum, kama arsalna fikum rusulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Dia kata, ustaz ni mana apa ni wa yuzakkikum? Dia kata ada 5 kali 6 kali dia kata, iaitu suci diri orang tu daripada syirik kecil, syirik besar, 2 sifat-sifat mazmumah, buruk sangka apa semua. Lepas tu baiki budi pekerti. Lepas tu syirik politik. Saya kan dengar hak tu syirik politik. Saya ingat nak buka kepala tu nak sembah ke dinding. Sengok lah. Dia cakap kau telefon dah sekali dengan saya, tempat tu jumpa. Oh, ustaz sama lah, guru sama lah. Jumpa, dia kata tu. Kata ada patu ya, pakar ya. Yang syirik politiknya apa? Syirik politik. Maknanya, satu orang undi tidak mati Islam tu syirik. Ya sedap mulut. Dia mengundi, dia bukan hak tahu. Hak mentok, hidup semasa. Bukan syirik batu, hak tu. Mengundi ni cara kita nak hidup atas muka bumi. Awak nak undi, kalau tak nak undi, awak punya hak lah tu. Tapi kalau benda lain, tak boleh lah. Tentang hukum hakam apa semua tu tak boleh gitu. Dia kata syirik politik. Syirik ekonomi, satu lagi syirik ekonomi. Allah, ya karim, ya rabbal alamin. Dia tak belajar, dia tak belajar. Tapi oleh kerana lama mengajar, gitu. Lepas tu dia cakap, oh ustaz ni kita kena buat grup lah, buat grup untuk kuatkan pemuda-pemuda. Kata boleh, ustaz awak anjur saya, anak lagi kita parent tak panggil lagi. Gitu. Tengok, saya beritahu berapa tepat sana saya beritahu. Satu, ya awak semua pergi belajar. Mana? Pada jalan ratu. Belum ada ni ada dah orang mengajar. Dan yang mengajar tu saudara saya. Bila tak belajar tafsir Quran, tak belajar hadis Nabi, jangan ingat baik-baik. Lepas tu belajar sekaligus ni dengan tidak tadabbur molek-molek kan. Tak boleh juga. Crash program saja tak boleh juga. Kena
Bila kena belajar sekali habis, sekali haru habis tu, baru tahu lebih kurang belakang. Lepas tu yang kena dia detail tu kena belajar juga lah. Macam Anam mari belajar kan, Anam mari belajar, Faizal pun belajar habis juga. Bila saya mengajar dia tu masih banyak perkara tak tahu. Jadi jangan anggap kita belajar 45 surah, 10 surah, 20 surah, 10 juzuk dah kok kita ni sudah pandai. Yang kata gitu sudahlah. Itu dipanggil ujub, rasa pandai. Bila ada saja istighfar cepat-cepat pada Tuhan. Matikan cepat-cepat api perasaan ujub tadi. Api perasaan bijak tadi mati cepat-cepat sehinggalah kita belajar habis, kemudian belajar habis. Barulah banyak perkara lah kita tak tahu lagi. Ada beberapa perkara yang saya sengaja tak tekan pada dalam tafsir ni, saya tak tekan. Sebab yang penting nak beritahu tauhid dulu. Misalnya syirik jali lah saya tekan dulu. Kemudian sekarang ni peringkat yang kedua ialah syirik khafi yang saya ajar, iaitu tentang riya, ujub, takabur, asar, kiri, sangka, semua tu sifat-sifat tercela ni saya akan tekan berasal pada ayat Quran lah. Nah, baik. Jadi walladzina amanu, sedangkan orang-orang yang beriman itu tidak buat syirik dah tu. Wa amilus solihat, dan beramal soleh tu. Sebenarnya Nabi diajar, ingat kita ni baru selamat satu perkara, selamat tauhid baru. Kita ni iaitu syirik-syirik awak sudah kenal dah. Tidak semua lagi pun majoriti sudah tahu dah syirik-syirik ni kan. Jadi kalau siapa-siapa beritahu pada awak tahu dah benda ni syirik ke Tuhan. Yang kena belajar lagi ialah syirik khafi. Ini yang halus, ini yang menghancurkan semua ibadat. Nah, ulaika, mereka yang ada sifat seperti ini, ashabun jannah, adalah pemilik surga sebenar. Fiha khalidu, mereka jika ditakdirkan masuk kekal dalamnya. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israil, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Ni perjanjiannya. Bila perjanjian dengan Bani Israel, dengan kita pun mesti ada lah. Supaya ni dikiaskan pada kita. Ayat lain ada, ayat yang sama lebih kurang ada dalam surah lain. Sini diberitahu ya Tuhan sudah ambil dengan Bani Israel, iaitu la ta'buduna illallah. Jangan sekali-kali kamu sembah, kamu puja, kamu ibadat, kamu doa, kamu solat, kamu itikaf, kamu bernazar, kamu mulakan kerja, melainkan semua sekali kerana Allah belaka. Wa bil walidaini ihsanan, dan berbuat baik dengan kedua ibu bapa. Dua ibu bapa sini sekiranya ada ibu bapa kita yang engkar, kena buat baik juga. Engkar tauhid ni kena buat baik juga lah, macam mana pun. Ataupun ada di antara kita ibu bapa tu orang Hindu ke, Buddha ke, Kristian ke, maka kena buat baik juga. Tak boleh tak buat baik. Perintah ni, perintah Allah Taala. Wadhil qurba, dan juga kaum kerabat terdekat. Ni anak-anak ni, adik-adik, wadah, dia tak kenal ke kita. Kadang kita siapa tauhid ni dia tak kenal. Dia kata uduh pada kita kena senantiasa buat baik. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakin, dan juga orang-orang miskin. Orang miskin kena buat baik. Macam mana buat baik? Bersedekah berapa tu, yatim sama. Wa qulu linnas, dan katalah kepada manusia husna, dengan perkataan yang baik. Wa aqimus salat, dan kamu sendiri hendaklah dirikan salat seperti mana Nabi ajar. Wa atu zakah, dan keluarkan zakat untuk menyucikan harta daripada barang-barang syubhat, dan juga suci hati dengan tak buat syirik kepada Tuhan. Suci hati.
Thumma tawallaitum, kemudian kamu berpaling juga daripada perintah ini, illa qalilan minhum, mereka sedikit saja daripada kamu. Wa antum mu'ridun, sedangkan kamu tu dalam keadaan membantah dalam hati apa yang Tuhan perintah. Ada ayat yang lain, akibat daripada ayat lain tu Faiza itu dia naik ke tempat, pergi jumpa bapa saudara dia yang dia balas lama. Naik ke tempat, kalau dia minta maaf, dia bawa baik dia. Salah bapa saudara dia. Tapi dia naik flight daripada Ipoh terus ke Johor. Dengan ayat ni, wa antum mu'ridun, sedangkan mereka kamu tu dalam hati tu membangkang, tak setuju dengan kata-kata Tuhan tu. Mulut tak kata, hati tolak. Yang berikutnya, ayat yang berikut, wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami ambil perjanjian dengan kamu pula. Kamu sini Yahudi, ni kita Yahudi. Ini cerita Yahudi ni kena ingat, kena catat sikitlah. Nah, orang Yahudi ni sampai sekarang pun dia tidak boleh bunuh orang sama Yahudi. Perintah orang Yahudi tidak boleh bunuh sama-sama orang Yahudi. Perintah Allah. Tak boleh halau orang Yahudi daripada rumah masing-masing. Sebab tu dia bila orang Yahudi daripada Rusia nak pergi ke Israel kan, dia terima kan, dan dia tidak balas sama dia. Walau macam mana balas pun dia tidak akan balas sama dia, pasal perintah. Ni ayat dia, wa idh akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami ambil perjanjian dengan mereka, la tasfiquna dima'akum, jangan kamu bunuh darah-darah orang Yahudi kamu sebangsa dengan kamu, jangan kamu bunuh. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, jangan kamu usir orang-orang Yahudi, diri kamu situ orang-orang Yahudi, min diyarikum, daripada kampung halaman kamu, iaitu kampung halaman orang Yahudi itu. Nah, kalau tak tulis itu tak faham tu. Dia jangan kamu usir orang-orang Yahudi daripada kampung halaman orang Yahudi. Orang Yahudi tak boleh usir orang Yahudi lain, tak boleh bunuh orang Yahudi lain. Thumma aqrartum, kemudian kamu ikrar nak ikut, wa antum tashhadun, sedangkan kamu berjanji dengan Allah. Tashhadun sini bersaksi ni berjanji, berikrar, bersumpah bahawasanya kamu nak ikut perintah. Thumma antum haula'i, kemudian kamu ni, mereka ni, iaitu mereka yang kaum Khazraj dengan Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Khazraj. Nah, tulis balik kan. Kita Muslim, tengok sikit aja. Aus, dia rakyat posisi dianya Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir. Orang Aus. Dua-dua ni perang dengan Bani Khazraj. Dia berkongsi dengan Yahudi Bani Quraizah. Bani Quraizah. Jadi bila dua-dua ni berperang, dia pun berperang sama. Yahudi sama Yahudi perang juga. Ni nak cerita ayat ni. Aus sama ni Arab. Ini Arab, ini Yahudi. Aus ni orang Yaman, Khazraj orang Yaman yang pergi duduk situ. Yahudi ni, dua bangsa ni pergi duduk di Madinah kerana tunggu Nabi akhir zaman. Dalam pada tu dia bertim dengan Bani Nadir, Aus ni. Jadi apabila Yahudi dua-dua ni berperang, mana Yahudi Bani Nadir bunuh Yahudi Bani Khazraj, sama-sama bunuh.
Ini sama ya. Kira lah gitulah dah. Jadi ada di antara Bani Nadir ni kena tawan, ada yang mereka bunuh. Ini masalah. Jadi bila kena tawan, Bani Nadir ni kena tawan, ya Khuraizah ni minta tebusan. Dia minta tebusan supaya Bani Nadir ni bayar tawanan dia apa? Bani Nadir ni tawan orang Quraizah, maka Yahudi Bani Quraizah bayar tawanan itu tebusan tu. Dan Yahudi Bani Nadir ambil duit tu dia ambil. Kalau yang ditawan Quraizah, support, sama-sama ambil, sama-sama bunuh. Orang Yahudi sama Yahudi, tawan sama tawan, dan halau sama halau. Ni ayat dia. Thumma antum, kemudian kamu, ulai mereka ini, taqtuluna anfusakum, bunuh juga orang Yahudi lain. Tak kira lah Yahudi Bani Nadir bunuh Quraizah, Quraizah bunuh Nadir, tak kira. Tapi sama-sama bunuh. Wa tukhrijuna fariqan minkum, dan kamu mengeluarkan satu puak orang Yahudi daripada bangsa kamu, min diyarihim, daripada rumah kampung halaman mereka. Tawaharuna alaihim, kamu saling membantu orang Arab untuk perang lawan Yahudi. Arab mereka ni Aus dan Khazraj masa tu musyrikin masa tu. Bil ithmi, dengan kejahatan, wal udwan, dengan permusuhan. Wa in ya'tukum, dan sekiranya mereka datang kepada kamu usara, dengan sebagai tebusan, tufaduhum, kamu ambil tebusan mereka. Wa huwa muharramun alaikum, sedangkan mengambil tebusan itu, padahal mengambil tebusan itu haram ke atas kamu. Bunuh pun haram, ambil tebusan haram. Ikhrajuhum, haram ke atas mereka mengambil tebusan orang Yahudi juga. Orang Arab dia, orang Yahudi dia. Nah, sama dia. Afatu'minu nabi ba'dil kitab, apakah kamu nak beriman dengan setengah kitab? Kitab Taurat itu setengah kamu amal. Wa takfuruna ba'dil, dan kamu engkar setengah yang lain. Kita serupa. Nah, satu negeri di bawah, semua Quran ambil belakang, Paraid ambil. Paraid pakai undang-undang dia. Setengah pakai Quran, setengah tak pakai. Yahudi lah. Tak tahu panggil apa. Setengah ambil pakai Quran, setengah ukur lain pakai belakang, solat pakai belakang. Paraid tak pakai. Musibah minat kita. Ni ayat dia. Ni ayat dia ada. Dan duit yang dia ambil tu haram tu, duit tu. Harta pusaka tu haram. Allah. Ada macam kita ni tak? Kita ada. Setengah kita ikut syariat. Masa nak kahwin ikut syariat kita. Dekat Islam. Bersanding tu kita ikut Hindu. Setengah kita ikut Islam, setengah kita ikut Hindu. Sebab banyak lagi mati. Kematian, cara nak mandi semua sekali, nak solat jenazah apa semua, cara tanam semua sekali ikut syariat. Yang tahliah mati tu ikut Buddha, ikut Hindu. Kau tanya orang Buddha, dia tahlil 3 hari pada, 7 hari pada, sebulan pada, 40 hari pada, 100 hari pada, setahun sekali pada. Atas keadaan keuangan si mati, keluarga si mati. Kau tanya orang Buddha tak kan? Supaya saya ada anak murid seorang bukan Tok Cha, nama Pak Ya, Tok Cha dekat Laos je. Mai belajar di madrasah kita 3 tahun. Dia beritahu saya, dia kata orang Islam buat ikut seperti Buddha dulu. Kita baca talqin tu rumah, orang Islam baca talqin kukuh, dia baca tu rumah lagi sebelum tanam, baca siap-siap, baca tu rumah. Kalau seminggu dah mayat datang rumah, seminggu baca talqin.
Jadi ingatkan baca Yasin macam kita baca Yasin. Tak, dia baca talqin. Dia kata bila dia cakap buat mereka mari. Buat mereka mari tapi tahulah budak lah guru kita gini macam-macam. Lepas tu budak lah ke bawah kita ke Allah Taala. Tu dia. Coba. Apa tu minu nabi ba'dil kita? Apakah kamu nak beriman dengan setengah daripada kita? Takfuru nabi ba'dil dan kamu eka setengah yang lain. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum, maka tidak ada lagi balasan orang yang berbuat demikian itu daripada kamu illa khizyun fil hayatid dunya, melainkan kehinaan demi kenaan atau qawami. Banyak kena hina. Kalau kita bahasa tak kena hina ni, dengan cukai naik, apa barang, apa semua, kau tak bahasa tu? Dengan harga minyak naik, harga barang, tak kena. Tak kena kita ditipu oleh satu buah ni. Bala kita kena semua. Oleh al-mala'u. Fizil fil hayatid dunya wa yaumal qiyamah, dan di hari akhirat besok yuradduna ila asyaddil adab, mereka akan kembali kepada Allah dengan azab yang pedih, kembali untuk masuk neraka, kembali untuk masuk neraka. Dahlah duduk atas bumi hina dina, nanti masuk neraka pula. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, bila tak ikut syariat ni, maksudnya bermaksud bila tak ikut syariat, orang-orang akhir zaman ni akan mati katak, mati tak tahu sebab, mati tak mensabar, mati lemah air, mati aksiden, mati macam-macam mati kena bunuh. Jenis tu mati yang tak mensabar mati lah, tak mensabar mati. Mandi di pantai mati, masuk hutan mati, begitu mati ikut dan tahu-tahu bau busuk pada mati 3 hari sebulan mati baru tahu kan busuk, kan tak ada siapa dia peduli kan. Ada satu di Kelantan ni, di Kebakrian mati, sekelami mati, berdua mati, tak tahu mati sebab apa, mati tapi tidak kata bunuh diri dah lah, orang tua dah. Dan mati 1 hari, anak dia telefon tak dapat, telefon mak dia tak dapat, telefon ayah dia tak dapat, dia pergi rumah kunci, rumah tu terkunci, kunci tak ada. Maka tengok alat kakak semua ada, kereta ada, apa ada, maka pecah pintu, naik tu kerang. Seorang mati di atas katil, seorang lagi mati dekat situ lah, tapi tidak sekali. Jadi mati bapak dia dulu. Jadi mak dia tu stres kerana mati juga dia, boleh jadi. Wallahualam. Tapi kerana dua. Mati katak dia panggil. Kawan saya seorang tu, umur saya, kelasmate saya, tahu-tahu kata diri. Anak usaha, anak lawyer, anak apa, bini pesawat, bunuh diri. Macam mana? Tak pecah kepala kita fikir. Bunuh diri. Kata di railing dalam bilik, dalam ruang tamu, kerana dia tak ada kerja ya. Adik-beradik semua big shock lah kau. Dia meniaga tak menjadi, berasa hina diri, itulah bunuh diri, tak ada apa-apa, mati neraka pula. Dalam miskin dan bumi, mati neraka pula. Saya jenazah saya ingatkan mati biasa. Semaya lain dah.
Apa? Masuk serapa. Esok kita tengok Allah. Member Allah. Mati kata. Macam mana? Ada kawasan tu pergi hari raya, lekat di traffic jam, sakit jatuh, dah pergi ke hospital, mati kan jam. Jangan jam. Ada seorang lagi dekat sini, umur dekat sini, masa stres, pergi ke hospital, dia pergi ke klinik. Klinik pun tengok, oh kena stroke dah ni, kena stroke dah, jatuh dah. Cuba surat, tunggu ambulans lagi, stroke sekali lagi, mati. Mati depan hospital, di klinik. Tapi masih lagi wadah. Tidaklah mereka tunggu, mereka mati itu mari. Bila nak tak belajar nanti esok. Bila esok, bila esok, bila esok, esok mati pun mari. Tahu-tahu dia kubur. Dan untuk menghilangkan segala penyakit makan sifat-sifat tercela, kena nak hilang satu cara ya. Satu cara saja. Nak tidur malam, awak ingat awak ni akan mati. Kalau awak tak ingat auto, payah nak buat penyakit ni. Payah. Dia benar dalam hati. Dia nak cabut payah. Awak ingat kalau awak ni akan mati besok, nak tidur malam ingat mati. Nak tidur malam ingat mati. InsyaAllah penyakit riak, wujud, takabur, masalah tribun, sakau, semua sekali ni 20-10 sifat tercela ni akan cabut. Sarah tak ada. Kena ingat mati. Ataupun kita pergi ke kubur, pergi malam. Jangan pergi siang, pergi malam. Di malam, dia duduk situ, dia berdiri situ, renung situ, sinilah tempat nak duduk. Di mana buah tu ada kokok situ, buah tu kokok situ, kokok. Dan sokok gitu dulu. Buah tu sokok duduk di bawah kokok. Apa tu buah tukang? Kejap-kejap bunyi macam ketuk. Tuan tak nampak lagi. Tak tahan sekali ya. Buat tu saya duduk takut dulu kan. Nak. Allah, nak cabut jatuh. Coba. Jadi kalau kita senantiasa ingat pada mati, insya-Allah kita boleh buat. Dan sebelum kita sebar agama ni pada orang lain, kita kena dulu supaya kita dulu alami. Nah, kita dulu baiki, kemudian kita boleh beritahu orang lah, mudahlah. Nah. Jadi Yahudi ni dia tidak boleh juga, dia halau juga. Nah, dia halau juga sama-sama mereka. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah Taala tidak lalai leka terhadap apa yang kamu telah lakukan. Maka Allah Taala pasti balas. Dari ujung ayat tu tulis pasti Allah balas. Ulaika, orang-orang yang bersifat seperti ini, alladzina ishtaru dhalal hayat dunya bil akhirah, yaitu orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan jual bahagian akhirat. Dia jual bahagian akhirat dia, syurga dia tu, dengan beli dunia. Fala yukhaffafu anhumul adzab, dan tidaklah mereka diringankan daripada azab api neraka itu sedikit pun. Walahum yunsarun, dan tidak sekali-kali mereka itu diberi pertolongan oleh sesiapa pun di akhirat besok. Di akhirat, dua ayat ni, fala yukhaffafu itu di akhirat lah kalau. Maka di akhirat kelak, fala yukhaffafu anhumul adzab, tidaklah mereka diringankan daripada azab. Ringan pun tidak,
wala hum yunsarun, dan tidaklah mereka diberi pertolongan oleh sesiapa sekalipun, anak dia ke, isteri dia ke, bapa dia ke, mak dia ke, siapa tak kira. Walaqad ataina Musa kitab, sesungguhnya Allah Ta'ala kami telah berikan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Bila kata alaihissalam, kena kata alaihissalam. Janganlah kedekut lah nak kata. Jangan kedekut lah. Jangan kedekut nak selawat pada Nabi. Bila satu orang baca alaihissalam, kita kena kata alaihissalam. Kalau dia lupa kata, kita kena kata alaihissalam juga. Kalau orang yang baca tu lupa, maka orang kata alaihissalam, supaya dia ingat selawat pada Nabi Musa ni alaihissalam. Wa qaffayna min ba'dihi bir rusul, dan kami susuli selepas daripada matinya Nabi Musa itu, Nabi Musa alaihissalam, bir rasul, dengan para rasul, berbagai ramai, setengah kata 1,700 orang rasul, nabi dan rasul, setengah kata 170. Wallahu alam ya sunnah. Wa ataina Isa bin Maryam, dan selepas pada Nabi Musa alaihissalam tu disusuli beberapa ribu tahun saja oleh Nabi Isa bin Maryam alaihissalam, bil bayinat, dengan bawa dalil bukti, iaitu mukjizat dan kitab Injil. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan sentiasa kami dampingi Nabi Isa alaihissalam dengan bi ruhil qudus, dengan Jibril alaihissalam. Tidak ada Nabi lagi Rasul yang didampingi Jibril ni, melainkan Nabi Isa alaihissalam. Peliklah dia seorang ni. Dah lah bapak tak ada, dia rumah tak ada, dia tak ada rumah. Dia duduk tempat dia berhenti. Kalau dia berhenti kebun, tidur di kebun tu, berhenti pada pasir tu. Kalau orang ajak tidur rumah, dia tidur gitu. Tapi dia satu Nabi, kita kata dia ni satu orang yang soleh bahagian Nabi, tidak soleh. Oh, kita soleh bahagian Nabi. Di antara Nabi-Nabi itu yang soleh itu, dia antara soleh mereka Nabi, bukan soleh mereka manusia biasalah. Afakullama ja'akum, mengapakah setiap kali datang kepada kamu rusulan bima la tahwa anfusukum, maka mengapakah setiap kali datang kepada kamu para rasul. Para rasul sini termasuk para da'i yang mari kemudian, bima, dengan wahyu la tahwa anfusuhum, yang tidak diingini oleh hawa nafsu kamu, yang bertentangan dengan hawa nafsu kamu. Istakbartum, kamu pula sombong, menyombongkan diri daripada wahyu. Ni ramai kita ni, kita beritahu, marilah kita baca dah. Mereka kata hawa nafsu dia tak kenal dia dengan hawa nafsu dia. Mudah ya nak cak. Kita tanya dia, kita hantar pada dia ayat Quran, dia tak baca. Kita hantar, ada tak baca. Tapi kalau hantar petikan-petikan daripada apa-apa, dia baca. Dia tak mau baca. Hadis ke Quran ke, tak mau baca. Fafariqan kadzabtum, maka setengah puak daripada para nabi, para da'i kamu dusta mentah-mentah. Kamu tolak mentah-mentah dia, tolak ajakan tauhid dia. Wa fariqan taqtulun, dan ada satu puak lagi kamu bunuh. Nabi pun bunuh, da'i pun bunuh. Wa qalu, dan mereka berkata, qulubuna wulfun, hati-hati kami dalam tutupan terhadap tauhid, kami tak nak dengar. Tutupan. Balla'anahumullahu bi kufrihim,
Bahkan sebenar sekali Allah Ta'ala melaknat mereka kerana kekufuran mereka, iaitu Allah Ta'ala koci hati dia daripada suka kepada da'i, suka kepada Quran, suka kepada hadis, suka kepada para rasul. Tak suka. Iaitu Allah Ta'ala laknat dia kerana untuk dia jadi tak suka, supaya dia tu terombang ambing fi tughyani mi'amahu. Allah Ta'ala biarkan mereka dalam sesat. Qalilan ma yu'minun, dan amat sedikit sekali, maka amat sedikit sekali mereka itu beriman. Daripada ramai-ramai yang sesat tu adalah sedikit yang memeluk Islam balik. Walamma ja'ahum kitabun min indallah, maka tatkala datang kepada mereka kitab Quran, kata pada mereka sekarang ni kitab Quran min indillah, daripada Allah, musaddiqan, yang membenarkan lima ma'ahum, apa yang ada bersama mereka, iaitu Taurat, Injil, Zabur. Dalam Taurat, Injil, Zabur ya serupanya ialah ayat tauhid. Ayat lain mereka sudah ubah, ayat tauhid aja tinggal lagi. Wa kanu min qablu, dan adalah mereka sebelum pada ini yastaftihuna 'ala alladhina kafaru, senantiasa memohon. Orang-orang Yahudi ini, ada dalam hadis beritahu, senantiasa orang-orang Yahudi meminta kemenangan ke atas orang-orang yang kafir yang bukan Yahudi sebelum pada Nabi Muhammad. Senantiasa minta tolong dengan Tuhan. Akan doa minta dengan Allah supaya boleh mengatasi atau orang-orang yang kafir, yang kafir daripada kitab Taurat, Injil, Zabur. Dia minta pertolongan daripada Allah. Tapi bila Nabi Muhammad Ali, dia sendiri mula-mula sekali lawan. Walamma ja'ahum, maka tatkala datang pada mereka ma'arafu, apa saja, apa wahyu yang mereka kenal, iaitu tauhid yang mereka kenal. Tauhidillah ni dia serupa. Dalam kitab Taurat, Injil, Zabur serupa belaka. Yang ada dalam Quran serupa. Mereka kenal ni. Kafaru bihi, mereka engkar dengan Quran, kerana Quran tu bukan daripada puak mereka tu. Mereka engkar kerana itu daripada orang Arab, tidak Yahudi. Fala'natullah, maka Allah Ta'ala laknat mereka, maka Allah Ta'ala melanati alal kafirin, kepada semua yang engkar dengan Quran. Walaupun sudah beriman kita Taurat, kita Injil, kita Zabur, tapi bila kita beramal, Allah Ta'ala laknat kalau siapa-siapa engkar. Bi'sa mastarau bihi, buruk sungguh, sangat buruk apa yang mereka jual diri mereka dengan engkar dengan Quran itu. Yakfuru bima anzalallah, dengan cara engkar mereka dengan wahyu yang Allah Ta'ala turunkan, iaitu Quran. Sebabnya bagian kerana hasad deki ni hasad deki ni lah Yahudi lah. Hasad deki ni, dia hasad ni, dia deki ni gini, dia beza, kena ingat beza. Deki ni kita ada kedai, kita ada kedai runcit sebelah kita, ujung blok sana ada kedai runcit juga. Maka kalau siapa dia tak suka dengan tuan kedai runcit A dengan tuan kedai runcit B itu, dia tak suka, dia panggil deki. Karena perkara yang dia berniaga tu serupa, cuma dia deki je lah. Satu lagi ialah, satu orang ni dia jual kereta, orang ni buka restoran, yang restoran berdeki dengan jual kereta, atau jual kereta berdeki dengan orang restoran tu, dia panggil deki yang tak patut. Pasal dia tidak berniaga sekali, niaga tak sama, apa tak sama lah kau. Maka itu dipanggil hasad. Hasad ni lebih teruk pada dengki. Hasad ni satu perkara yang lebih teruk pada dengki. Pasal dengki ni
benda sama. Hak ni perkara yang berlainan semua cakap. Ni bahagian sini kena dengki pasal kita tak serupa. Dengki asal ialah dengki perkara yang tak serupa. Asal dengki perkara yang tak serupa. Dengki ialah perkara yang serupa dipanggil dengki. Okey, ada faham tu? Jadi apa yang faham sekali ialah asal. Pasal tak nasabah dia nak dengki tu. Misalnya kitanya berdengki dengan Perdana Menteri, kitanya tidak Perdana Menteri, kita politik pun tidak. Kita berdengki dengan dia, benci kepada dia. Itu bahasa panggil. Bukan kerana politik dia, tapi kita tak kenal lah ke dia. Kita asal tu panggil. Tak ada pasal-pasal. Kita bukan sedara marah kita. Dia pun kita tak kenal. Dia pun tak ada kata apa-apa kita pun tak. Kita tak ada hubungan apa-apa dengan dia. Maka kita berdengki itu dia panggil hasad. Ataupun satu orang kaya berdengki dengan orang miskin, tak pernah sabar tu. Itu juga dia panggil hasad. Pasal orang miskin tu, orang kaya tu, dia nak berdengki apa dengan orang miskin ni? Perkara yang tak serupa panggil hasad. Okey. Jadi Yahudi ni tak kenal dengan Quran kerana dengki. Pasal kitab Taurat, Injil, Zabur turun pada orang Yahudi, Quran diturun pada orang Arab. Tu ya. Dengki. An yunazzil Allah min fadlihi, bahwasanya Allah Taala turun dengan kurnianya ala man yasha min ibadihi, kepada orang yang Allah Ta'ala pilih daripada hambanya, iaitu Nabi Muhammad SAW. Faba'u bi ghadabin ala ghadab, maka mereka kembali kepada Allah, kemurkaan di atas kemurkaan Allah. Jadi di dunia Allah Ta'ala murka juga, dan di akhirat Allah Ta'ala lagi murka. Walil kafirin, dan khas bagi orang kafir seperti ini, azabun muhin, azab yang menghinakan pada dia. Wa idza qila lahu, dan apabila dinasihati pada mereka, aminu bima anzalallah, berimanlah dengan wahyu yang Allah Ta'ala turunkan tu, qalu, mereka kata, nu'minu bima unzila alaina, kami hanya beriman dengan wahyu yang diturunkan kepada buat kami saja. Ni berlaku gobok kita dengan pokok lain. Iaitu bila kita kata, marilah kita belajar. Awak buat Wahabi, kita tak boleh belajar kerana awak Wahabi dah. Kita hanya boleh belajar dengan pokok kita juga. Understand? Kalau tidak buat pondok, kita tak nak belajar. Kita kalau buat pondok, biarin. Kalau syariat serupa dengan kita terima. Betul kata tu, cuma kalau tak ada pakai lah. Kau cakap betul lah kau, cuma awak tidak buat kita. Gitu. Ada cuba dah? Ada cuba lagi? Dia kata betul, kita tahu. Cuma awak ni Wahabi. Bila kita ngajar Wahabi, tak tahu. Dan ngajar saja. Allah. Yang orang Saudi pun tak mengaku dia Wahabi pun. Dia kata dia ikut Quran hadir juga. Aku pergi ke Pakistan, ada orang Pakistan kata pokok dia tu, pokok ahli sunnah yang belajar di madrasah, dia panggil Wahabi. Di Pakistan. Kalau orang pergi ke Nigeria, dia kata, orang Nigeria kata pokok ikut sunnah ni Wahabi. Waktu mazhab Maliki, Mani Hanafi. Cuba ya. Itu orang yang ikut sunnah, dia benci kepada orang yang ikut sunnah, tapi dia mengaku dia ahli sunnah. Waktu pelik.
Jadi dia Yahudi kata nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu, dan kami engkar dengan apa saja wahyu yang selain setelahnya, apa saja wahyu selain setelah ini tak mahu belakang. Itu berdasar pada hadis Nabi satu hari dua orang Yahudi jumpa Nabi. Ya Muhammad, dia kata, dia jumpa tu, dia cium kaki Nabi, dia cium tangan Nabi, lalu dia kata, kamulah Muhammad, Nabi, Rasul, Nabi lagi Rasul akhir zaman. Kami percaya kamu ni lah Nabi, Rasul akhir zaman. Lalu Nabi berkata, apa yang menghalang kamu daripada beriman dengan aku? Dia berkata, kami hanya beriman dengan wahyu itu kepada kami. Ni cium Nabi ni. Kami hanya beriman dengan wahyu yang itu kepada kami, iaitu mana wahyu yang itu dengan Yahudi saja kita beriman. Kalau tak tidak Yahudi, tidak nak beriman. Jadi siapa dia mengaku dia Islam tu, tak tahu lagi Islam tu tak. Dia betul-betul Islam. Tengok Yahudi tadi, dia kata dia beriman dengan Nabi. Tak. Tapi Nabi kata, apa yang menghalang kamu daripada beriman dengan aku, Nabi sebagai Rasulullah? Dia kata tak mahu, pasal Allah tidak buat kita. Macam kita beritahu ni, tafsir, kita beritahu tafsir betul belakang. Apa itu? Nak buat lagi? Nak. Tak. Kita pun tak faham macam mana dia boleh terpesong. Tak. Wahwal haqqu, sedangkan Quran itu benar-benar daripada Allah, musaddiqan, yang membenarkan pula lima ma'ahum, apa yang dengan kitab yang ada bersama mereka. Kul, tanya mereka, falima taqtuluna anbiya Allah min qabl in kuntum mu'minin. Maka kenapa kau, tanya mereka, maka kenapa kau kamu bunuh para nabi Allah sebelum pada ini? In kuntum mu'minin, sekiranya kamu beriman dengan kitab Taurat. Kenapa kamu bunuh juga nabi-nabi? Orang Yahudi ini dia bunuh nabi-nabi. Nabi Isa tu orang Yahudi yang nak bunuh tu. Nabi Isa tu sendiri nabi orang Yahudi yang nak bunuh. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinah, sesungguhnya telah datang kepada kamu Nabi Musa alaihissalam bil bayyinah, dengan bawa dalil bukti mukjizatnya dan juga kitab Taurat. Thumma takhadtumul ijla, kemudian kamu mengambil juga anak lembu sebagai pujaan kamu. Min ba'dihi, selepas Nabi Musa, selepas daripada Nabi Musa tu menaiki bukit Tursina untuk ambil kitab Taurat. Dia masa naik ke bukit Tursina tu, dia tu bawah ni puja anak lembu. Wa antum zalimun, sedangkan kamu buat syirik kerana puja anak lembu. Zalimun tu syirik kerana puja anak lembu. Wa idh akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan kamu. Wa rafa'na fawqakum tur, dan kami angkat atas kepala kamu tu bukit Tur. Semalam kata dah sekali. Semalam ayat lain tak. Angkat kepala, angkat bukit Tur tak kepala. Nak beriman kita mahu? Baru kata nak beriman. Khudhu ma atainakum biquwwah, peganglah kitab Taurat yang kami beri kepada kamu ni biquwwah, dengan sungguh-sungguh. Wasma'u, maka belajarlah dia senantiasa. Belajarlah dia, wasma'u, dengar, mana belajarlah dia senantiasa. Jadi tidak boleh pegang kitab Taurat dengan kuat kalau tidak belajar. Tidak boleh pegang Quran dengan kuat kalau tidak belajar. Qalu, mereka berkata, sami'na, kami dengar wahyu tu, wa asayna, tapi kami derhaka. Wa usribu fi qulubihimul islam, dan telah diresapi ke dalam hati-hati mereka perasaan pemujaan anak lembu.
Bikufrihim, dengan sebab kekufuran mereka. Kul, katakanlah pada mereka, bi'sa ma ya'murukum bihi, buruk sungguh guru-guru sesat yang menyuruh kamu untuk puja anak lembu ni, imanukum, oleh kepercayaan kamu. In kuntum mu'minin, sekiranya kamu beriman, tinggallah pemujaan selain daripada Allah. Kita lelah ni tak tinggal lagi ni. Apa dia? Ulu kuning tak tinggal lagi ni. Tak tinggal lagi ni. Bersandai tak tinggal lagi. Tak tinggal lakar lagi. Yang heran sayanya ialah orang yang tak percaya, orang yang tak buat bidang apa semua, yang tak belajar apa tu, tak bersandai pun. Ramai tak bersandai pun. Bukan. Yang masalahnya kaki semayang ni yang buat ni. Di Kelantan sana masjid sebuah, dia buat khaf tempat bersandai sebelah masjid, dalam pagar masjid. Beri sewa. Pelamin tu dalam Hindu dia panggil palamin. Kata Hindu ialah palamin, majingan. Semua sekali dia panggil majingan. Di Kelantan panggil majingan. Kata Hindu palamin. Kau tanya Hindu tak saja. Tempat dia buat dia panggil palamin, kita panggil kelamin. Lorak kita jadi pelamin. Lorak Hindu palamin. Duh. Perkataan Hindu dah. Jadi perasaan nak tinggal nak tinggal benda tu tak boleh. Pasal duduk ada dalam hati. Mudah ya. Dulu ada di Kelantan sana dia panggil main petri dia panggil. Pernah dengar? Ni localized Kelantan. Dia kerajaan Lakasuka dulu. Kerajaan Hindu Lakasuka. Ini main petri ni dia pakai angin, tahu pakai angin. Mereka semangat tahu. Dia ada gendang dia somai dia apa semua, dan ada minudin, bahasa Arab minudin, di Kelantan panggil tok Hindu. Benda serupa ni minudin, iaitu orang yang baca. Dia baca tu macam lorak orang kulit tu. Ya, kita orang Kelantan tak faham bahasa tu. Peran orang yang dia baca tu mesti gerak tu. Bikang bang. Gerak tubuh. Dia kata pakai angin. Ni angin dewa muda dia panggil. Angin dewa muda tu bangun silat. Apa silat tu jadi segar tu. Enggak gendang apa? Paling hantu lah dia masuk tubuh. Lala ni masih ada lagi. Saya sendiri ada pernah buat 2 kali. Rumah saya penuh orang cang. Tak jadi apa? Saya panggil. Bayar masa tu murah lah 150 sekali. Dah ada orang masa tu temu. Tak reti kita masa tu. Lepas tu dia ajar kepada guru saya, belajar 1 wirid. Saya ambil tu. Saya sendiri ambil 2 kali main kalah lawan. Dia panggil satu jenis jin, namanya jin macam harimau jadian. Macam harimau besar. Kita panggil bahasa kita ni panggil anaknya. Rupa macam pernah tengok filem Piramli Sitora? Tak pernah muda-muda. Dia jamil rasa cerita. Pernah tengok cerita tu? Tak tengok. Sitora ni kalau siapa-siapa tengok tu, apa yang dia buat tu serupa dengan ni tu, serupa. Dan saya tengok Zahir depan sini ke kamera waktu maghrib. Iaitu satu jin yang rasuk orang atas rumah saya lah selama 40 hari tak tidur.
Dia 14 hari ni gaul dinding, gaul lantai, bawa kerong-kerang 40 hari pasal aku. Semua adik-adik saya tidur keluar lah kau. Ngomong, di rumah kamu lah. Panggil jiran, ambil teman lagi. Waktu maghrib ketak. Saya tengok jin ni. Saya tengah sembahyang maghrib. Saya duduk di sembahyang maghrib di rakaat pertama. Nak baca Fatihah, saya baca mata. Dalam baca Fatihah tu, lepas wa'il maghdubi alaihim, lepas apa kata ingatlah. Saya celek tu tengok dia duduk depan. Jin duduk depan. Dia duduk. Saya duduk tinggi sama tinggi. Kepala dah sana. Cerita dalam YouTube ni. Pakai kalu berbawah dulu. Sana. Kepala sana. Rupanya macam crossbreed di antara manusia dengan jin. Manusia dengan harimau. Mata bulat. Mata kita begini. Dia mata bulat. Harimau. Yang mata hitam tu macam harimau tu lah. Macam kucing lah. Jalur tu. Tak sama mana mata sana ya. Saya tengok dekat ni sini. Terang gini. Bulu ni tebal, nipis, rapat ke kulit. Bulu dia penuh tubuh. Telinga tu naik sikit. Misalnya ada lapsap lidi, misal. Panjang tu ada. Tengok dia duduk ni. Dengan masa ekor ni ada sakti. Gak ni. Ekor. Dulu orang tua-tua dulu dia guna jin ni untuk jaga kebun. Naik atas belakang. Jaga kebun daripada rimau ke, babi ke, orang curi ke. Jaga tu jaga kebun lah. Jadi pagi-pagi boleh tengok lah kalau siapa yang bela tu. Pagi-pagi boleh tengok lah. Terbaring, terbuju, rimau sekor. Besar ni, lebar dada ni. Bodoh besar ni. Dia duduk macam kucing duduk tu, sama tinggi dengan saya berdiri. Dengan masangnya, dengan bibir tu. Oh, jadi saya bomok dengan cara amalan wirid yang syirik pada Allah. Di mana saya tahu kemudian wirid itu insyaAllah satu hari saya baca kau. Kita siap terus menerus. Baca tu lagi. Dia panggil isim bi khafi. Nanti saya baca kau. Nah, okey. Ya. Dia kufur ni, dah kita tak tahu. Dah orang main teri tu kalah. Jadi ustaz tu kita kata pakai ni lah, pakai ni awak amal lah kan. Kita faham tak? Memang lagi semua. Lepas tu jadi terbomoh kita, lama juga. Okey, habis kita tu. Jadi ingatkan saya untuk baca isim bi khafi tu lain kali. Isim bi khafi. Isim bi khafi ni diamal oleh kebanyakan orang tasawuf. Orang tarikat ada guru-guru pondok ada. Orang silat banyaknya ada. Antara lain dia boleh pegang pasir jadi lebah. Boleh magic lah pula. Nanti saya baca, lepas tu saya tanya awak ayat. Dia kata ni bertentangan dengan ayat mana? Nah, boleh? Sengaja itu beritahu tu supaya awak ingatkan saya lah dah. Tapi buku catatan ada kamu untuk balik. Nanti bila nak balik tu baru boleh ambil. Tak buang saya sebagai rekod. Ni awak belajar ni ngaku straight. Dan wirid-wirid ni ada dijual di kedai-kedai. Kedai-kedai buku Islam ni ada jual wirid-wirid. Seolah-olah tak ada masalah apa. Okey. Jadi
qalu sami'na, mereka kata sami'na, kami dengar, wa asaina, kami engkar, wa ushribu fi qulubihimul ijla, dan telah diresapi ke dalam hati-hati mereka perasaan pemujaan an-umur. Kalau kita sekarang ni apa dia? Kulit kuningnya. Adalah istiadat kita tu. Bila apa-apa hal, misalnya apa Nabi, bila ada apa tengok, pemujaan tu payah nak buat. Bikufrihim, kerana kekufuran mereka. Kul, kata kepada mereka, bisama ya'murukum bihi imanukum, buruk sungguh guru-guru sesat yang mengajar kepada kamu itu dengan amalan-amalan kufur, imanukum, oleh kepercayaan kamu, in kuntum mu'minin, kiranya kamu beriman, berhentilah amal dan berani. Kul, kata pada mereka, in kanat lakumud darul akhirah, sekiranya ini kata kepada Syiah, kata kepada Habib, kata kepada guru-guru karut ni ayat ni, iaitu Tuhan suruh kita kata kepada mereka, kul in kanat lakumud darul akhirah, sekiranya agama ni khas untuk kamu saja datang ke bumi ni. Orang Syiah kata dia saja masuk surga. Habib begitu tak? Darul akhirah, bagi kamu saja negeri akhirat, iaitu syurga. Inda Allah, di sisi Allah, khalisatan min dunin nas, khas untuk kamu saja, selain pada manusia semua sekali. Orang lain semua surga neraka, kamu saja masuk surga. Fatamannawul mauta, maka kamu minta mati. In kuntum shadiqin, sekiranya kamu yakin apa yang kamu kata itu benar, minta mati, boleh masuk surga terus. Masuk surga terus. In kuntum shadiqin. Walan yatamannahu abada, sekali-kali tidak kamu akan minta mati selama-lamanya. Bima qaddamat aydihim, dengan sebab kamu tahu kamu ada buat dosa dengan tangan-tangan kamu. Wallahu alimun bizzalimin, sedangkan Allah Ta'ala maha mengetahui terhadap segala akidah orang yang buat syirik ni. Wala tajidannahum akhrasan nas, dan pasti kamu akan dapati orang yang paling tamak di antara manusia ala hayatin, di atas kehidupan ini. Wa minal ladzina asyraku, iaitu Yahudi, satu Yahudi, kamu dapati mereka sini Yahudi, nah Yahudi, atau mereka wa minal ladzina asyraku, dan orang-orang yang buat syirik kepada Tuhan, musyrikin dengan Yahudi lah yang antara kuat sekali, paling tamak sekali atas hidup atau kaum ini. Orang yang akidah rosak ni lah paling tamak sekali hidup atau kaum. Mereka pula dalam doa mereka, tadi awak tanya tadi, yawaddu ahadukum, tersangat ingin masing-masing mereka itu, lau yu'ammar, kalaulah mereka itu dipanjangkan umur alfasanatin, 1000 tahun. Dia kalau minta umur panjang, tak nak mati dia. Bila malam itu qadar, kalau jumpa Nabi kita, bukan janggut dia, minta harta karun, lepas tu minta umur panjang. Lari dah buat ni. Lepas lalu lah nak ke apa, air apa? Air apa tu? Air yang boleh panjang umur ni. Dah apa? Hollywood. Tidak holy water. Minum air tu jadi hidup 1000 tahun. Apa? Air apa tu? Fountain of youth. Wa ma huwa bimuzahzihim min muzahzihi, dan tidaklah pada panjang umur itu boleh menjauhi dia daripada ditangkap Allah, untuk dia minal azab, untuk dibubuh dia daripada azab Allah. An yu'ammar, jika dipanjangkan umur pun Allah Ta'ala akan bubuh dia dalam neraka. Umur 1000 tahun pun lepas pada itu pun neraka juga. Wallahu basirun bima ya'malun, sesungguhnya Allah Ta'ala maha melihat
apa yang kamu telah lakukan. Kita sambung malam esok insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna wansurna innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Malam esok ialah berkenaan dengan